Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukran lillah, pagi ini dapat kita bersama-sama bagi meneruskan tadabbur surah Al-Fatihah berdasarkan kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan dan puan yang memiliki buku boleh buka halaman 161 atau 16970 bagi buku baru. Pagi ini insya-Allah kita masih lagi mentadabbur ayat 5 dari surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri kami dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tuan-tuan dan puan, kita telah menghabiskan 2 tajuk kecil, iaitu rukun ibadah. Yang pertama, mesti ada rasa cinta kepada Allah. Yang keduanya, mesti ada rasa takut, khauf. Pada perasaan itulah yang akan mengangkat nilai ibadah kita kepada Allah. Hari ini insya-Allah kita akan masuk tajuk kecil yang lain, iaitu harap. Jadi dalam ibadah, dalam keadaan kita cinta, tapi juga ada perasaan takut kita kepada Allah, takut kepada azab Allah. Tetapi kita terus berharap kepada Allah. Itulah bagaimana perasaan kita orang yang beriman ini, kita dibentuk oleh jiwa yang sedemikian. Jiwa yang ditanam perasaan cinta, kemudian diimbangi dengan rasa takut. Dalam waktu yang sama kita juga berharap. Mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam keadaan biasa bila kita takut, kita akan melupakan benda itu. Kita akan lari tinggalkan. Tetapi tidak kepada Allah. Kita takut kepada Allah tapi kita pergi dekat lagi dan mengharap kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam bahasa Arab dipanggil raja. Perasaan harap itu. Ya. Kita lihat, mari kita lihat kepada surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Sedangkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan perempuan, ayat ini menceritakan tentang ciri orang yang beriman. Beriman. Jadi orang beriman itu dikaitkan orang yang beriman. Kemudian mereka itu berjihad. Berhijrah dulu. Kemudian berjihad di jalan Allah. Allah selalu menyebut kalimah ini diganding. Beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Allah kata mereka itulah orang-orang yang yarjuna rahmatullah. Mereka mengharapkan rahmat Allah. Jadi perkataan raja. Jadi raja dalam fi'il mudhari' disebut yarju.
Raja yarju, yarjuna, maknanya sejumlah orang ramai, jamak. Mereka ini mengharapkan kepada rahmat Allah. Jadi kita dalam beribadah ni mesti ada perasaan tu mengharap. Walaupun kita ni buat salah, buat silap, buat dosa, tetapi tetap ada harapan pada kita, iaitu kita mengharap Allah ampunkan kita. Allah maafkan, tutup segala kesalahan kita, padam segala catatan-catatan amal buruk kita. Itu didorong oleh rasa harap itu. Jadi akhirnya kerana kita masih berharap kepada Allah, kita balik kepada dia. Itulah makna taubah. Agak-agak tuan-tuan perempuan, kalau kita tidak ada harapan kepada Allah, agaknya kita nak kembali kepada Allah tidak? Tidak mungkin. Sebab itulah sifat manusia. Kita ni kerana kita ada lagi harapan kita pada Allah. Walaupun kita dah buat salah, buat silap, kita mengabaikan tanggungjawab kita selamat ni kepada Allah. Kita hidup ni sampai dah hujung usia baru tersedar. Tetapi kerana kita ada harapan kita kepada Allah. Harapan apa? Mengharap rahmah Allah. Jadi yang kita harap itu ialah rahmat Allah. Kasih sayang Allah yang Allah sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat maha pemurah dan maha penyayang dia. Kita menyandarkan kepada rahmat. Dan Allah selalu menyebut bahawa kataba ala nafsihi rahmah. Allah tu telah mewajibkan ke atas dirinya sifat rahmah. Jadi itulah yang menjadikan kita ni yakin sungguh bahawa kita boleh berharap kepada rahmat Allah itu. Allah membuka rahmat seluas-luasnya kepada kita ini supaya kita kembali kepada dia. Jadi dalam konsep harap ini kita mengharap apa? Kita mengharap akan rahmat Allah. Ingat tuan-tuan puan-puan ya. Raja yarju. Yarjuna, maknanya mereka itu berharap. Jadi yang kita berharap itu harap kepada apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Dalam ayat ini disebut mengharapkan rahmat Allah. Jadi coba tuan-tuan, perempuan, mari kita lihat carta ini bagaimana. Jadi kita ini, itulah dia satu sifat yang Allah bagi kepada kita. Dan Allah sentiasa menjelaskan keadaan sifat Allah yang pemurah, penyayang, ghafur, rahim, wadud. Itu semua sifat-sifat yang Allah nak cerita pada kita. Di bawah sifat-sifat itulah terdapatnya rahmat Allah. Allah kata, aku ni pengampun, penyayang. Taubatlah, baliklah kepada aku. Minta ampun kepada aku, bertaubatlah. Tadi pun kita dah baca ayat. Astaghfir, kemudian watubu, taubat. Dah minta ampun, taubat, balik kepada Allah. Dan Allah menyebut bahawa dia dah menetap pada diri dia sifat rahmah tu. Supaya kita semua ni dapat kembali kepada dia. Dan Allah nakkan kita tubuh. Mana? Bertaubatlah kamu. Jadi kena ingat balik ya. Jadi dari sifat rahmat inilah kita akhirnya Allah nak kita taba yatubu. Taba yatubu. Yatubu taubah. Taubatan. Taubatan. Ini maknanya makna kembali. Jadi dengan kita ada harapan ini, Allah hendak kita berharap ini kita bertaubat kembali kepada Allah. Itulah makna taba yatubu. Taubat kita kembali kepada Allah. Jadi nak kembali ini kalau tidak ada keyakinan diri kita bahawa kita mengharap kepada Allah, maka orang tak akan kembali kepada Allah. Ya, inilah yang terjadi. Sebab itu
kita kena faham sifat mengharap ini sebagai seorang hamba, kita kena ada sifat itu dan yakin sungguh-sungguh bahawa memang kita boleh dan kita digalakkan, disuruh meletakkan harapan yang tinggi kepada Allah, kepada rahmat Allah itu. Ingat, yang ini yang kita kena boleh kita apply kan, kita amal dalam kehidupan ini, menghayati ayat yang kita baca ini di sini. Jadi sifat raja ini ataupun sifat mengharap ini kerana kita mengharap rahmat Allah. Jadi dengan harapan itulah kita akan melakukan taubat. Tak mungkin manusia akan bertaubat kalau dia tidak yakin bahawa Allah akan mengampun dia. Allah sangat luas rahmat dia. Dan dia pun tak berharap. Tetapi ada juga nanti kita jumpa di dalam Al-Quran, Allah menyebut tentang golongan yang tidak berharap untuk berjumpa Allah. Itu juga ada. La yarjuna liqa Allah. Mereka itu tidak berharap, tak bersedia dan tak yakin untuk berjumpa Allah. Ada. Itu golongan apa? Golongan orang-orang kafir. Sedangkan kita orang beriman, kita tahu kita akan bertemu Allah. Maka kita mengharapkan Allah terima kita. Malahan Allah sendiri telah pun membuka seluas-luas rahmat. Kita minta ampun pada dia. Beristighfar kepada dia. Kemudian Allah bagi tahu kita supaya bertaubat kepada dia. Maknanya apa? Demikianlah tempat di mana itulah Allah, di mana kita boleh meletakkan seluruh harapan kita kepada Allah. Dan akhirnya kita tawakal Allah, berserah diri seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita yakin sungguh-sungguh bahawa Allah lah tempat kita meletakkan segala harapan kita. Sekarang kita lihat surah Al-A'raf, surah 7 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdoa. Wahai Tuhan kami berdua telah menzalimi diri kami. Dan jika tidak Engkau mengampuni kami, dosa-dosa kami, dan tidak Engkau beri rahmat kepada kami, sudah pastilah kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Ingat balik. Qala, ayat ini menceritakan kisah Nabi Adam dan isterinya Hawa setelah mereka melanggar larangan Allah. Terpedaya dengan iblis. Akhirnya mereka tersedar bahawa mereka telah melakukan kesalahan. Melanggar perintah Allah. Akhirnya Allah ajar kepada mereka cara nak bertaubat. Dan salah satu inilah ayatnya. Iaitulah mengakui dosa-dosa salah silap kita kepada Allah. Jadi hari ini kita menggunakan doa inilah. Doa taubat kita kepada Allah. Jadi ketika mana kita menggunakan ia sebagai doa, kita tak sebut qala, kita terus langsung Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa Nabi Adam. Doa taubah Nabi Adam alaihissalam ketika mereka telah melanggar larangan Allah. Jadi ingat balik tuan-tuan dan puan, saya suka sangat mengenengahkan isu ini. Sebab dia ada kaitan. Pertama ingat ya, Nabi Adam melakukan salah. Dan itulah yang akhirnya menjadi fitrah manusia ni. Manusia akan laku salah silap. Walaupun dia, kadang dia sedar, kadang dia tak sedar. Dia tetap melakukan salah dan silap. Tetapi pada Allah menilai bukan salah silap itu. Allah nak nilai kita ni dari sudut mana setelah buat silap tu apa yang kita buat. Sebab itulah Allah meluaskan rahmat, pintu rahmat dia.
Paling penting kepada Allah ialah setelah kamu buat salah, kamu balik kepada aku. Itulah konsep tabah. Yang itulah yang Allah suka. Maknanya, kalau tak ada buat salah, bila nak berlaku taubat? Jadi maka Allah takdirkan bahawa hidup manusia ni ada aja salah, ada silap, ada. Kemudian Allah utus pula satu makhluk namanya Iblis, la'anatullah. Dan sekutu anak buah cucu cicitnya dari kalangan syaitan minal jin untuk menghasung kita, untuk memperdaya manusia supaya melakukan salah. Jadi ketika manusia melakukan salah, Allah bagi jalan balik. Itulah namanya tabayatubu. Ingat balik ini, saya nak tuan-tuan perempuan faham konsep ni. Inilah yang membeza Adam, manusia ini, dengan iblis dari kalangan jin jahat. Nabi Adam buat salah, tapi dia bertaubat. Dia balik kepada Allah. Dan Allah ampun segala dosa, hapus, bersih semula. Dengan rahmat Allah tadi. Ya. Mana Allah ajar Nabi Adam, kamu mesti ada yarju ni kepada Allah. Kamu mesti ada rasa harap kepada rahmat Allah. Maka Allah akan ampun kamu. Maka dia pun bertaubat. Itulah lafaz taubatnya, Rabbana zalamna anfusana. Mana mengaku salah silap kita. Kami ni telah zalim diri kami, ya Allah. Kalaulah engkau tidak mengampunkan kami dan tidak engkau beri rahmat kepada kami. Kan ada dua tu. Keampunan tu datang dari rahmat Allah. Jadi keampunan rahmat Allah itu, maka pastilah kami ni menjadi orang yang rugi. Itu kan satu perakuan yang jujur. Telus datang dari dalam hati setelah kita tersedar kita melakukan salah silap. Kita minta ampun. Kalau kita baca kisah Nabi Musa, sama juga apa yang berlaku pada Nabi Musa sebelum kenabiannya. Beliau telah membantu seorang dari kaumnya dalam satu pergaduhan. Maka Nabi Musa menumbuk orang Arab Qibti tadi, ditakdirkan mati orang tersebut. Maka ketika itu tersedarlah Nabi Musa bahawa dia telah melakukan kerja yang salah. Maka apa yang Nabi Musa buat? Dia bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Itu doa keampunan Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Faghfirli, maka ampunkanlah aku. Lafaznya lebih kurang sama dengan yang selalu kita amal adalah doa taubat Nabi Adam. Tetapi yang saya sebut tadi, doa taubatnya Nabi Musa AS. Masih boleh kita pakai sebagai amalan kita. Maknanya Allah nak cerita di sini, Nabi buat salah, Nabi pun buat salah. Tapi Allah ampun, Allah bersihkan balik. Jadi itulah macam Nabi Adam tadi, doa dia. Doa inilah yang kita kena faham baik-baik. Mana dalam isu taubat ni paling penting kita mesti sedar. Bila sedar kita kena mengaku salah silap kita. Ini yang terjadi hari ini. Kita lihat orang buat salah. Dah ada bukti. Dibawa ke mahkamah. Didakwa. Sebab apa, ingat proses undang-undang ni, bila berlaku pendakwaan maknanya sudah lengkap bukti dia. Kalau tak cukup bukti tak didakwa. Faham tak tuan-tuan dan puan? Bermakna dari sudut pendakwaan, orang yang dibawa ke mahkamah ni dah ada bukti dah dia bersalah. Cuma mesti dibicarakan dulu, mesti melalui proses perbicaraan. Maka di awal perbicaraan hakim akan berkata, tuduhan kamu ini telah melakukan kesalahan sekian. Maka orang yang didakwa akan berkata apa? Biasa di mahkamah dunia kita ni. Saya mengaku tidak bersalah. Nampak? Dia mengaku, tetapi dia mengaku tak bersalah. Itulah hakikat berbeza. Kalau kita bertaubat kepada Allah, dia tak boleh begitu. Sebab apa? Dia mesti, kalau kita belajar daripada ayat yang kita baca tadi, bertaubat itu mestilah kita mengaku dengan jujur. Wahai Allah, aku dah buat salah. Tapi sebab tu saya selalu sebut,
orang-orang kita ni yang buat kesalahan ni, walaupun terbukti kesalahan dah didakwa, mereka tak mengaku salah. Hinggalah mahkamah buktikan, jatuhkan hukum bersalah pada mereka. Itu pun agak-agaknya mereka masuk penjara pun tak reda. Kerana mereka rasa apa? Aku tak salah. Aku diinayai. Inilah sikap yang tak benar. Inilah sikap yang bercanggah dengan prinsip taubat yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita, tuan-tuan dan puan. Ya? Allah mengajar kita bertaubat ni, pertama kamu sendiri kena mengakui dosa kamu. Kena declare. Jadi sepatutnya orang-orang yang apabila dihukum dan dia kena pergi depan hakim dan mengaku, ya Tuan Hakim, saya mengakui kesalahan-kesalahan saya. Itu cara orang nak bertaubat. Tapi kalau dia pergi dengan ayat pertama lagi, dia kata, saya mengaku tidak bersalah. Jadi makna apa? Makna dia tidak sadar, dia tidak insaf, dia tidak bertaubat. Cuma dia nanti kalau didapati bersalah, dihukum dalam keadaan dia tidak menerimanya. Itu bukan orang yang bertaubat. Orang bertaubat ni belum dihukum, dia mengakui salah dia. Inilah seperti yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Mengakui bahawa kita dah zalim diri kita ni. Maka kita minta ampun. Itulah yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah kita faham baik-baik. Ya, sebab itu dalam ayat ni saya mengupas dengan agak panjang supaya hasilnya ayat ini dapat menjadi satu pegangan hidup kita. Satu cara bertindak kita di saat mana kita melakukan salah silap. Kerana ini pasti yang terjadi dalam hidup kita. Buat salah, buat silap itu normal. Tetapi yang penting kita sebagai orang beriman, bila dah buat salah, buat silap, balik kepada Allah. Tabayatubu, bertaubat. Mohon ampun kepada Allah. Tapi ingat tuan-tuan dan puan, di dalam kita nak melakukan kerja-kerja nak bertaubat pada Allah, inilah kita akan berdepan dengan musuh kita, syaitanur rajim. Syaitan akan datang membisik-bisikkan kepada kita dengan kalimah-kalimah yang menjadikan kita give up, berputus asa daripada rahmat Allah. Yang itu Allah sangat murka. Syaitan akan pujuk kita supaya jangan balik kepada Allah. Jadi dia menggambarkan seolah-olah bila kamu dah buat dosa tu, habis. Tak ada lagi masa depan kamu. Tak ada lagi tempat untuk kamu nak bersihkan dosa kamu. Itu cara syaitan membisik-bisikkan kalimah-kalimah beracun dengan tujuan supaya kita ni tidak mengharap kepada rahmat Allah. Akhirnya kita berputus asa. Itulah yang dituju oleh iblis. La'natullah. Ya tuan-tuan, puan-puan. Bezanya iblis dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam buat salah, dia bertaubat, balik pada Allah. Allah ampun, bersihkan dosanya. Tapi iblis, tidak. Aba wastakbar. Sifat iblis itu aba, enggan, tak mau. Derhaka pada Allah. Wastakbar, sombong pula tu. Mengaku diri dia lebih baik daripada manusia. Tidak akan mencabar Allah. Itulah sifat iblis. Maka iblis tak bertaubat kepada Allah. Kerana apa? Kerana aba wastakbar, sombong tadi, dia tak nak bertaubat kepada Allah. Maka itulah bezanya iblis dan Nabi Adam AS. Mana iblis dan manusia berbeza di situ. Jadi kita sebagai zuriat Nabi Adam AS, jagalah diri kita dalam keadaan yang kita faham ini. Bahawa kita mungkin buat salah dan memang akan buat salah dalam sedar, dalam tidak sedar. Sengaja dan tidak sengaja kita akan buat salah. Tidak jadi masalah. Tabayatubu ilaih. Kembalilah kepada Allah, bertaubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah akan mengampun dosa-dosa kita. Banyak sangat janji Allah di dalam Al-Quran. Wa huwal ghafurur rahim. Allah itu pengampun lagi penyayang. Allah bersikap Al-Wadud. Al-Latif. Jadi sifat-sifat itu menggambarkan keluasan
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, ini pendirian yang kita kena ambil. Bahawa kita manusia ini buat salah, balik kepada Allah. Taruhlah harapan setinggi-tinggi kepada Allah. Kerana memang selayaknya Allah dah sebut dah bahawa dia rahmat kasih sayang dia sangatlah luas. Allah nak bagikan kita syurga semuanya. Tapi manusia tidak mahu. Kerana sebagai manusia ikut syaitan, ikut hawa nafsu, tak mahu ikut Allah. Di situ sahaja yang akan membezakan. Sedang Allah dah kata, rahmat aku luas. Keluasan rahmat Allah itu tak dapat terhitung oleh kita. Kalau tidak kerana rahmatnya, orang kafir tak makan tuan-tuan di dunia ini. Orang yang mensyirikkan Allah tak boleh hidup di dunia ini. Tapi Allah bagi mereka peluang. Dalam tempoh yang pendek tak apa. Allah bagi lagi rezeki pada mereka. Hidup mewah, senang lenang di dunia. Tapi Allah kata, فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. Aku bagi kesenangan dalam tempoh yang pendek. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابٍ. Nanti kamu nanti akan diheret ke dalam neraka. Di sana kamu akan diseksa. Tidak ada lagi dah kesenangan sebagaimana yang Allah berikan kepada kamu sedikit di dunia dahulu. Itulah saja yang membezakan. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam bab ini mari kita baca satu lagi ayat, iaitu dalam surah 6 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Katakanlah, milik siapakah segala yang ada di langit dan di bumi? Kullillah, katakanlah semuanya milik Allah. Kataba ala nafsihi rahmah. Yang mana Allah itu telah menetapkan ke atas dirinya memberi rahmat. Demi sesungguhnya dia akan mengumpulkan kamu semua pada hari kiamat yang tiada sebarang keraguan padanya. Jadi ketika itu orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, itulah orang-orang yang tidak beriman. Jadi Allah sebut di sini, kataba ala nafsihi rahmah. Allah dah menetapkan, mewajibkan ke atas dirinya sifat rahmah. Itulah dia. Maka kita mengharapkan apa yang kita yarju, raja tadi ialah kepada rahmat Allah. Jadi yakinlah Allah dah declare dah bahawa keluasan rahmat Allah dah tetapkan dah sifat rahmah pada diri dia. Jadi minta pada dia, balik kepada dia, bertaubat kembali kepada dia. Minta ampun kepadanya dengan sepenuh harap. Itulah dia. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan dan puan kuliah kita pagi ini. InsyaAllah saya akan buat catatan nota kuliah pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
walhamdulillahi rabbil alamin.